نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وقال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Imam pengusi AJK, tuan-tuan, puan-puan dan dirahmati oleh Allah, kita mulakan dengan surah Al-Kahfi 1 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. Allah SWT berikan kita taufik hidayah untuk kita datang ke rumah Allah, untuk kita meneruskan usaha sentiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa-apa keadaan sekalipun. Hari itu hari Selasa. Daripada hadis riwayat Imam Muslim, hari Selasa adalah Allah ciptakan perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang dibenci, termasuk adalah binatang-binatang yang berbisa, perkara-perkara yang disuka oleh manusia. Jadi walau bagaimanapun, bukan maksudnya hari Selasa hari si bagus. Ada juga sampai kita dengar ada orang kedai si buka hari Selasa, Simok pergi ke situ sebab kerana hari Selasa. Ya, nama tatoyur. Tatoyur hukumnya haram. Kerana apa? Kita menjangkakan sesuatu perkara, mengaitkan satu benda hari dengan nasib baik, nasib buruk. Apabila salah seorang anak Nabi meninggal, berlaku pada waktu ya gerhana matahari, maka adalah cakap-cakap orang, maka Nabi pun menegur, si boleh mengaitkan sama ada al-kusufkah, al-khusufkah, gerhana matahari kah, gerhana bulan kah, dengan kematian. Semuanya adalah berlaku kerana izin Allah. Jadi ya tuan-tuan, insya-Allah kita nyambung ayat 39 dan seterusnya insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Dan golongan-golongan yang kufur kepada Allah, yang kafir dan telah mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi ayat ini adalah
kata Imam Ibn Kathir, bersamaan dengan keadaan orang kafir itu di akhirat. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma seperti dalam surah Thaha ayat 123, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Namun sambungannya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Allah SWT memberitahu siapa yang di dunia tu a'rada, nya berpaling, simuk ingat Allah, simuk ngambil Islam, simuk ngambil hukum Allah, makanya hidup dalam dunia tu dongka, sempit hidupnya. Nya si akan menemui kehidupan yang aman, damai. Nya akan hidup dalam keadaan sempit, susah hidupnya. Nyawanya akan sentiasa siknatuk. Baik, kita nangga Allahu Akbar. Tadi saya nangga jumlah-jumlah jenayah, bunuh diri, bunuh orang, top 20 je. Semua negara bukan Islam. Malah anaknya pun dibunuh, bapaknya pun dibunuhnya, bunuh diri pun. Kenapa saya ada ketenangan? Sebabnya kita terkena kesian dengan sidak tu. Sebab apa? Nya hidup dalam keadaan dongka, sempit. Sama juga dengan orang beriman, orang Islam, tapi nya si mau ngambil Islam. Makanya hidup dalam keadaan yang sempit. Di akhirat dibangkit dalam keadaan a'ma. Allah ada tadi mata buta. Nya nanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, kena mata aku tu buta. Dunia lo wa qad kuntu basira, aku dapat nangga. Maka Allah beritahu, atatska ayatuna, kami orang dah datangkan ayat Al-Quran, hadis. Malah alhamdulillah, kita syukur lagi ada orang lagi pergi rumah ke rumah lagi nak ngajak orang kepada agama Allah. Si mau juga. Malah ada dengan bapak saya dah rumah. pernah kami orang malah ziarah pergi sebuah rumah dengan nampak kakinya di ke pintu. Padahal bapak berjalan. Khabar berolah juga. Ada bapak 4 kaki jalan. Kaki tinggal di rumah. Jadi mun kita orang datang ziarah kita, dengarlah. Kita orang beri peringatan. Si boleh kita madah aku dah tahu tu semua. Jadi semua kita bersyukurlah kerana ada orang pergi ziarah kerana Allah SWT. Jadi inilah balasan Allah bagi orang yang ingkar kepada Allah, yang mana Nabi pun memberitahu juga dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, penghuni neraka yang mati tanpa iman mereka kekal di dalamnya, tapi yang mati dalam keadaan berdosa, maka sehingga mereka menjadi arang, maka diizinkan untuk menerima syafaat. Ya Allah, ada jadi arang dah. Barunya dapat naudzubillah min dzalik, barulahnya dapat keluar daripada syurga. Daripada neraka, naudzubillah min dzalik. Jadi sebabnya kita tuan-tuan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minta jauh daripada ketujuh pintu neraka. Jadi sebabnya kita baca Allahumma ajinna minan nar pas subuh, pas maghrib, sab'a marrat, 7 kali ya, mudah-mudahan jauh daripada apa-apa bentuk neraka. Orang-orang yang sengaja si semayang neraka ni tuan-tuan. Surah Al-Muddathir ayat 42, 41 ditanya, masalakakum fi saqar, kena kita orang masuk neraka saqar tu. Qalu lam naku minal musallin, kami orang di dunia lu sengaja si semayang. Jadi sebab ya kita mesti ada kerisauan, bimbang. Kawan kita kah, adik kakak kita, saudara mara kita kah yang belum lagi solat. Ada juga yang solat tapi si cukup, yang pun jumlah solatnya. Saya pernah dijemput molah bengkel solat satu pejabat. Sebelum start saya nanya, siapa jaga semayang? Si Rami yang jaga semayang.
mak bapak orang tu. Kita belum cerita hal pelajar lagi. Mun pelajar, setiap kali pelajar masuk you kami orang, makanya akan dia ada kelas khusus kefahaman Islam. Daripada seluruh Sarawak sampai 10 orang angkat tangan. Jadi sebabnya masyarakat kita dalam keadaan bahaya. Baik, kita mesti tolong menolong. Kita mesti ajak, pujuk. Jangan jerak. Rituknya si mau lusak lagi. Dia si maunya masuk dalam neraka, tuan-tuan. Kelak dalam neraka, nauzubillah min dzalik, bukan nyaman, seksa yang berpuluh-puluh kali ganda lebih sakit daripada seksa di dunia tu, tuan-tuan. Baik, Nabi madah tadi dah jadi arang barulah diizinkan untuk menerima syafaat. Jadi tuan-tuan muliakan oleh Allah, kita usaha untuk menyelamatkan umat, menyelamat diri kita daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberitahu bagi orang yang mati tanpa iman, hum fiha khalidun, nauzubillah min dzalik, kekal dalam neraka buat selama-lamanya. Bahawa dalam hadis yang sahih Nabi madah akhaffu, paling ringan azab yang make ship ataupun make hidha, selipar, terompak daripada api neraka, menggelegak otak. Jadi ya tuan-tuan, kita minta jauhlah daripada siksaan neraka, dan apabila lagi walaupun orang bukan Islam pun kita mesti kesian dengan mereka, tuan-tuan. Bapa Allah menyebut hum fiha khalidun, kekal dalamnya. Okey, tandangga ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. 41. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kamu, dan penuhilah janjimu kepadaku, nescaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut. Jadi ayat ini adalah dalam rangka perintah Allah untuk Bani Israel supaya mereka masuk Islam dan mengikut Nabi Muhammad SAW, di mana jalan yang telah ditunjukkan oleh bapa mereka. Siapa bapa Bani Israel? Israel. Israel iaitu Nabi Yaqub alaihi salam. Jadi tuan-tuan muliakan oleh Allah SWT, Nabi Yaqub adalah anak kepada Nabi Ishak alaihi salam. Jadi pecahan daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, sugalong Arab. Nabi Ishak tu lepas dia melahirkannya dapat anak Nabi Yaqub, lepas dia Nabi Yusuf, dan seterusnya Bani Israel. Israel, apa maksud Israel? Daripada bahasa Hebrew, bahasa Ibrani, hamba Allah. Isra, hamba. Il, Allah, Tuhan. Jadi mundanya madahnya adalah hamba Allah, maka perlulah mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah. Mengikut jalan yang dibawa oleh para anbiya, termasuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey tuan-tuan. Kata Mujahid alaihissalam, rahmatullah alaih, nikmat diberi yang mana nikmati allati an'amtu alaikum, nikmat yang Allah telah kurniakan kepada mereka adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan manna wassalwa, menyelamatkan mereka daripada perhambaan Firaun, dan nikmat-nikmat yang lain. Apa manna wassalwa, tuan-tuan? Manna adalah gam yang manis seperti madu. Ijma' ulama memberitahu at-taranjil, iaitu putih daripada salji, lebih manis daripada madu.
Masya Allah. Dia kata Ibnu Abbas dan Asy-Sya'bi rahmatullah alaihima. Jadi itu adalah nikmat yang Allah beri kepada mereka, manna. Jadi ada juga yang para ulama menafsirkan sebagai Arabic gum, manna ya. Jadi bagus juga untuk kita pun digest sistem pencernaan, dan ada pandangan bagus untuk biak belajar, untuk ingatan. Jadi manna daripada apa nama? Daripada syurga Allah beri. Salwa adalah at-tayr, burung. Ada pandangan daripada para mufassirnya seperti quail, burung apa? Puyuh. Ada memberitahunya seperti burung merpati. Jadi ya tuan-tuan muliakan oleh Allah, nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Banyak. Sebelumnya tadi apa nama? Mereka diselamatkan daripada perhambaan. Cuba kita nangga apa disuruhnya? Mun tuan-tuan pergi ke apa nama? Kahirah, melobo aja piramid kan sikit. Yang paling besar antaranya ada Giza apa semualah. Batu ya. Batu diambil daripada Luxor. Luxor tu bawa tepi laut, tepi sungai. Untuk dan yang ambil batu berapa ribu kilometer Bani Israel ngembak. Jadi ya tuan-tuan, perhambaan. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Lepas Allah ingatkan lagi, yudzabbihuna abna'akum, apabila Fir'aunnya bermimpi api datang daripada Palestin pergi membakar Mesir, maka ahli nujum yang ada seorang Bani Israel tu kelak akan menghancurkan kerajaan tuan. Maka start daripada ya tahun tu nembiak laki disembelih, ada tahun dibiar hidup. Tahun nembiak disembelih, tahun ialah Nabi Musa AS lahir. Tahun nembiak disembelih Nabi Harun AS. Jadi disembelih, yudzabbihun, Allah sebut disembelih sudah. Anak-anak perempuan dibiar. Jadi perhambaan. Jadi Allah SWT yang menyelamatkan mereka. Sehinggalah Allah SWT perintahkan Nabi Musa mbak keluar Bani Israel. Auha ila Musa anidrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Maka Allah telah ilhamkan, wahyukan kepada Nabi Musa keluar daripada waktu malam, pasya pergi menuju ke Laut Merah. Maka Fir'aun pun ngikut daripada belakang. Kiri kanan penuhi dengan kawasan pegunungan. Ni dah lari. Sebab ialah walaupun mereka dah dapat nikmat macam-macam, ditolong Allah, Allah SWT tunjukkan macam nikmat tadi. Tapi apabila kita nangga dalam Al-Quran, ada di kalangan mereka tu bila berhadapan dengan macamnya tadi, apa pada dengan Nabi Musa? Ya Musa, inna lamudrakun. Wahai Musa, kompom mancur kita tu. Sedangkan ada di sisi sidanya dua orang Nabi. Apa kata Nabi Musa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sungguhnya Tuhanku akan memberikan kepada aku petunjuk. Jadi Allah SWT suruh asa tongkatnya untuk diketok pada batu. Pada laut. Muntah pakai logik bagus, ngetok kepala Fir'aun. Allah nyuruh ngetok laut. Tuan-tuan, makanya terbelah. Surah Asy-Syu'ara ayat 63 tadi Allah SWT memberitahu famfalaqa, maka terpecah sampai setinggi gunung tuan-tuan. Bantuan Allah kepada mereka. Jadi benda tu Allah SWT ingatkan lagi kepada Bani Israel, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Kata Abul Aliyah, nikmat Allah kepada mereka juga adalah Allah mengangkat para nabi dan rasul di kalangan mereka dan menurunkan kitab kepada mereka. Jadi Allah SWT pilih para anbiya alaihimussalam, tapi para anbiya juga ada yang dibunuh oleh sidanya. Nabi Zakaria terbelah dua, Nabi Yahya dipancung palaknya. Jadi ya tuan-tuan mulakan oleh Allah, dahsyat Bani Israel tu. Kemudian tuan-tuan muliakan oleh Allah, Allah menyebut lagi wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Penuhi janji. Apa janji sidaknya kepada Allah Subhanahu wa taala? Iaitu
membenarkan apa yang dibawa oleh para rasul. Termasuklah berita gembira kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ya Nabi Allah SWT beritahu apa kata Nabi Isa kepada Bani Israel. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Dan tuan-tuan muliakan oleh Allah, dan ketika mana Nabi Isa bin Maryam memberitahu kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku tu benar-benar Rasulullah, datang kepada kamu membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Musa dulu, Taurat. Lepas dia didatangkan lagi dengan Injil. Kemudian mubasyiran. Apa maksud mubasyiran? Mubasyiran daripada perkataan basyara, berita gembira. Maknanya para nabi dulu dah memberitahu kepada kaumnya dan beritahu kepada kita orang pun keturunan kelak, kedatangan Nabi Muhammad SAW adalah busyra, good news, berita yang gembira. Tuan-tuan. Tapi apabila Allah SWT dah datangkan Nabi SAW, apa kata Yahudi, Nasrani, yang semua beriman, orang kafir, Quraisy, musyrikin, hada sihrum mubin. Itu adalah sihir yang nyata. Allahu Akbar. Jadi sebabnya tuan-tuan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, patah lagi yang pun ahli kitab, yang belajar kitab. Walaupun ada kitabnya dah difabricate dah diubah dah apa semua tapi masih ada juga waktu dulu lah, ada juga kebenarannya tahu. Sebab ya Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu dalam surah Al-Baqarah ayat 146, ada di kalangan ahli kitab tu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi SAW seperti mereka kenal anak-anak mereka. Masya-Allah. Tuan-tuan, kita semua yang dikurniakan anak, walaupun ada orang anaknya kami kah, nya boleh tahu tok seorang anak ni. Tok seorang anak ni. Saya 13 adik-beradik. Jadi mak bapak tahu siapa maulah kerja tu. Sampai mun ada barang pecah ke apa. Tu mestinya tu. Jadi tuan-tuan muliakan oleh Allah, maknanya Allah SWT dah beritahu detail dengan Bani Israel tu, dengan Yahudi, terutama lagi ahli kitab, tentang kedatangan busyra, kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah adanya pun sebenarnya apa? Perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mesti beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakhruddin rahmatullahi alaihi beritahu, menyebutkan di sini banyak sekali berita gembira dari para nabi dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya para nabi, bukan Nabi Isa saja. Nabi-nabi sebelum tu pun ada diberitahu tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebabnya kita bersyukur kita jadi umat Nabi, dan kita perlu menghabiskan sisa-sisa hidup sisa-sisa hidup kita tu untuk mencintai sunnah. Lidah saya tu mau banyak berselawat. Lidah kita mau berselawat. Beratna juga lidah yang munsari 10 kali pun si ada selawat Allah ugimna kita tuan. Jadi malam tu mun belum selawat, pagi tadi saya ada, tengah hari petang saya ada, sebelum tidur ambil tasbih kah ataupun kita duduk sekejap, kita pakai baju yang sempurna, ngadap kiblat, selawat sikit tuan-tuan, banyakkan selawat, tanda kita cinta kepada Nabi. Kerana itu adalah satu busyra, berita gembira yang Allah SWT datangkan kepada kita, iaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ditambah lagi oleh
Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, janji yang Allah polah dengan Bani Israel tu termasuk juga peringatan kepada mereka tentang azab-azab yang berlaku pada nyampun forefathers dulu, nenek moyang sidanya daripada Bani Israel. Hari Sabtu kita cuti di Sarawak, ada negeri kerja je nak, ada kah hari Sabtu? Ya rehat nak. Sabtu semua negara cuti nak. Jadi di samping kita bercuti hari Sabtu ya, kenangkan juga apa yang berlaku kepada nenek moyang dak Bani Israel tu dulu. Dalam tafsir Jalalain memberitahu yang bertukar menjadi babi dan kerak ya adalah nenek moyang Bani Israel di kawasan Ilya. Ilya tu tepi laut, mentonton nangga ngan kacak kawasan Ilya tu. Ilyat kata dak Israel. Yang kena itu dikongker oleh dak Israel lah. Memang kawasan perikanan. Yang mana Allah menyebut dalam surah Al-Baqarah ayat 65. Allah SWT telah membuat perjanjian hari Sabtu adalah hari yang mulia, si boleh nangkap ikan, tapi ada di kalangan sini tu tinggal di pasangnya awal lari Jumat ataupun malam ya, dia nyamadahnya beribadat hari Sabtu, tapi kelak malamnya ngambil ya pun Allah SWT telah beritahu apa? Kunu qiradatan khasiin. Jadilah kita orang monyet yang hina. Dalam tafsir Ibn Kathir, mun kita insya-Allah panjang umur sampai ayat 65. Pemuda-pemuda mereka, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah tukarkan menjadi monyet, dan yang di kalangan orang-orang yang berumur, orang tua, tukar jadi babi. Mereka dalam tempoh 3 hari si dapat makan, si dapat minum, si dapat melahirkan zuriat, dan mereka mati lepas ya. Jadi si betul juga lah mun statement madah nak kini tu ya keturunan babi natuk lah. Nya si hidup lepas ya. Sidak yang kawasan Ilya ya, nya mati lepas 3 hari. Allahu Akbar. Ya yang Allah SWT tunjukkan. Ada yang sedikit Allah SWT ringankan, masih hidup, tapi Allah SWT beri peluang untuk bertaubat. Apabila Allah SWT nyuruh sidaknya untuk pergi ke Babil ataupun Babylon, untuk melawan musuh-musuh Allah. Daripada dengan Nabi Musa ada dalam Al-Quran, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Pergi je wahai Musa, pergi je melawan, kami orang tunggu. Nabi Musa di padang kedai. Allahu Akbar. Dahsyatnya Bani Israel tu tuan-tuan. Jadi Allah SWT sesatkan mereka di dalam ladang. Ada madah ladang gandum. Selama arba'ina sanah, 40 tahun tuan-tuan. Jadi itulah Allah SWT beritahu, jangan kelak akan berlaku seperti mana nenek moyang kita orang dulu yang ingkar. Ada juga tapi jumlahnya sedikit yang beriman seperti Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Tu ahli kitab, asal namanya Husain. Nabi tukar kepada Abdullah bin Salam, dan sebelum tu pun saya dah madah nak nanya beberapa soalan kepada Nabi. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, sama juga pendeta, pinya tu Nasrani, Kristian. Dannya bila Nabi dakwah punnya masuk Islam tuan-tuan. Jadi sebabnya apabila nya ada sifat mendengar, tolap, ada keinginan tuan-tuan untuk ambil agama dalam kehidupan. Jadi sebabnya tuan-tuan muliakan oleh Allah, kita tu sebagai orang Islam dan juga kita tu semuanya adalah da'i. Jadi sebabnya lah setiap langkah kita usaha untuk ke arah sunnah, ke arah syiar Islam. Kata Sayyidina Umar, jadilah pembantu agama Allah, penyebar agama Allah dalam keadaan diam. Si kelakar, sepatah kata pun saya ada kelakar. Maka ditanya, apa maksudnya? Melalui akhlak.
Nama dakwah bil hal. Semestinya kita kelakar aja bila kita kerja baguskah, muamalat, muasyarat kita bagus, ia pun boleh menjadi asbab hidayat kepada orang yang belum dapat agama. Dan amalan agama selagi mana dimudahkan kita teruskan, sebabnya adalah syiar. Ya, apa nama di Kude, cikgu, apa nama dari California kah? Nikah orang Kude. Ni dapat hidayah. Dia dengar azan dekat area Natuk ya. Sungai Sarawak kita ya, kampung nombor azan subuh tu semua. Sambung azan lah. Akhirnya pun kaji Islam, masuk Islam. Jadi sebabnya tuan-tuan dimuliakan oleh Allah, kita teruskan ketaatan. Ya, semua pun boleh tamam untuk dapat redha Allah untuk kita lah. Kemudian pada masa samanya pun juga adalah syiar, dakwah tuan-tuan. Jadi seterusnya Allah Subhanahu wa taala memberitahu tadi, beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah, musaddiqan lima ma'akum, yaitu Al-Quran, yang membenarkan apa yang terdahulu. Sebab ialah orang belajar ulumul Quran, surah-surah dalam Al-Quran tu nya ada pecahan-pecahan, mi'in, mufassal, ada surah yang panjang untuk menggantikan Taurat, Zabur, Injil. Tapi hakikatnya itulah yang sempurna. Sebab ialah satu ketika dalam riwayat yang Hasan, Imam Ahmad memberitahu Saidina Umar tu nya suka ada beberapa waktu nya duduk dalam majlis sidak pendeta Yahudi. Jadi satu ketika pendeta yang beri kepadanya beberapa lembaran kitab, makanya pun membaca di hadapan Nabi. Nabi pun ghadiba, Nabi marah, dan Nabi memberitahu, amutahhawikuna fiha ya Ibnul Khattab, adakah engkau terpesona dengan ayat-ayat yang ada dalam lembaran-lembaran lama tu, wahai Ibnu Khattab, itu Sayyidina Umar? Walladhi nafsi biyadihi law anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa an yatba'ani. Demi jiwaku di tangan Allah, kalaulah Allah SWT datangkan Nabi Musa pada masa tu, pada masa nya akan ikut mi'ah fil mi'ah, 100% apa yang dibawa olehku. Kan tuan-tuan, maksudnya hukum syariat nak dulu semua dah, perlu kita nak natuk lagi. Boleh kita lihat dah apa semua, tapi kita seperti mana yang disyaratkan oleh para alim ulama, kita pun mesti tahu macam ni cara kita melihat kepada semua lembaran-lembaran dulu tuan-tuan. Kisah-kisah yang dipanggil Israiliyat. Jadi Israiliyat tuan-tuan. Jadi maknanya munlah Nabi Musa turun pada zaman Nabi, nya pun si akan buat syariat yang baru, nya akan ngikut Al-Quran. Jadi sebabnya kita pun mesti lihat kepada Al-Quran, lihat kepada hadis. Sebabnya membawa syahaya, membawa hidayah. Tahun 2012 kah, IIC Maulah Forum Fasting in Various Religions. Jadi saya panel Islam lah. Jadi waktu natuk syarahan seorang-seorang, masa tiba ada seorang natuk orang kulit hitam daripada US belajar, mungkin kat Swinburne siapa nak. Nanya dengan pederi saya dulu agama Roman kah katanya. Saya ada pun nemu dalam Old Testament kah, New Testament kah, perjanjian baru, perjanjian lama kah, tentang puasa. Saya patut jawab tu. Sebab memang saya ada. Macam kita, apa dalil puasa? Jadi kita mesti tahu surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas Allah SWT nerang. Mun nak lihat dulu, si ada. Saya dah pun nyuruh berpuasalah wahai orang yang dibaptis kah. Si ada.
Jadi kita tuan-tuan susun Allah SWT menyebut tentang kahwin pun. Allah SWT menyebut jelas, fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Kahwinlah 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, mun rasa si dapat nak berlaku adil, fawahidah, cukup. Dalam lain ni ada. Alah nak makai basikal lah dengar. Sidak Mormon nya asasnya di Utah nun US. Berpuluh bini ya. Jadi ya tuan-tuan mulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syukur kita. Allah Subhanahu Wa Taala telah beri tahu jelas dalam Al-Quran, dalam hadis. Tapi kita mesti merujuk kepada tafsiran yang betul tuan-tuan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Bani Israel, jangan jadi kelompok yang pertama, wala takunu awwala kafirin bih. Maksudnya jangan, kata Ibn Abbas, jangan jadi yang pertama kafir kepada Al-Quran. Sebabnya dah tahu tadi dengan kitab-kitab yang dulu, bahasa apabila Allah datangkan Al-Quran, jangan sama sekali ingkar pada dalam Al-Quran tu tuan-tuan. Dan juga kata Abul Aliyah, jangan pertama kali kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita orang dah tahu kebenarannya. Malah mun kita lihat sebelum berhijrah Nabi ke Madinah, di Mekah, di Madinah, di samping orang Arab Aus Khazraj, adanya Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, untuk pecahan-pecahan sidak Yahudi di siang. Bila adanya pun pertelingkahan dengan orang Arab, adanya wadah siap kita orang kelah mun nabi kami orang datang. Jadi adanya memang dah selalu disebut nabi. Jadi puak Aus dan Khazraj orang Arab tu, mereka dah dengar dah rumus, orang madah ada nabi di Mekah, bagus kita ngagak. Ya perjanjian Aqabah 1, 2 ya. Dan mereka madah apa? Sanggup mati demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hebatnya penduduk Ansar, penduduk Madinah tuan-tuan. Tapi orang Yahudi malah ada yang mengejek-ngejek Nabi. Apabila ada satu ketika Nabi bersama dengan Sayyidatina Aisyah, jelas Sayyidatina Aisyah dengar, "Assam alaikum," katanya kepada Nabi. Assam, apa maksud assam? Dia mati. Jadi Siti Sayyidatina Aisyah pun marahnya pun jawab balik, "Waalaikumsalam." Nabi pun negur, cukup saja madah waalaikum. Ia pun dah menjawab balik apa yang telah dikatakan oleh mereka. Jadi itu tuan-tuan muliakan oleh Allah, apa yang berlaku kepada orang Yahudi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala beritahu bima anzaltu, iaitu apa yang telah aku turunkan, iaitu daripada Al-Quran tu. Jadi apa yang Allah SWT telah turunkan dalam Al-Quran, maka kita orang pun mesti beriman. Mun kita orang madah kita adalah benar-benar Bani Israel. Jadi orang beriman nya tu sentiasa taat. Ya, ada orang beriman Muslim kita pun maulah selalu kita madah dalam doa iftitah kita, salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup mati wa nusuki, apa nusuki? Ibadat. Ibadat kita pun mesti ngikut cara Nabi SAW. Kita si boleh sebarang. Kita mau belajar solat yang sempurna, kita mau belajar rukun-rukun yang sempurna. Sebab apa? Kita dah madah tadi. Mun kita kelakar tapi si mau ikut sunnah. Datuk bertentangan di sana. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kamu menukarkan ayatku dengan harga yang rendah. Maksudnya apa? Menukar iman dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan ayat-ayat Allah, dan mengikut hawa nafsu, kerana dunia itu sedikit lagi fana. Jadi harga sedikit adalah dunia dengan segala isinya. Jadi itu tuan-tuan muliakan oleh Allah SWT.
Allah SWT menegur Bani Israel, jangan menjual agama, mengubah hukum. Pada zaman Nabi pun Allah SWT tunjukkan dan yang pun perangai nak. Satu ketika Nabi berjalan di Madinah melalui perkampungan Yahudi, maka ada seorang lelaki di arak, mukanya dihitam, kemudian dimbak. Nabi nanya, kita orang pun natuk tu ahli kitab, siapa kita orang pun ketua agama, kenanya tu nya berzina, maka nya dihukum ke datuk. Mbak kitab kita orang, dimbak kitab. Jadi apabila sampai kepada ayat ditutupnya ke jari. Sedangkan qisas hudud dah ditentukan tapi diubah, dipolahnya macamnya, hukum yang baru. Nabi pun sedih, Allah turunkan ayat, jangan sedih dengan apa yang telah dilakukan. Sebab apa? Hati sidanya dah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk kita pun, kita ambil pengajaran daripada ayat tu, janganlah kita menjual agama. Maksudnya jangan kita itu salah macam kita nak create satu perkara yang baru, nak ngembak orang kepada kebaikan, tapi perkara dipolah ya tadi bertentangan dengan syariat, maka ia pun si kena juga lah. Contoh, kita nampak orang pergi masjid, sebenarnya nak membawa orang pemuda-pemuda datang ke masjid tu nak. Contoh. Jadi kita mula court badminton siaga, takraw kah. Tapi kita si jaga, biar si semayang juga, si nutup aurat. Jadi si sampai kepada matlamat. Jadinya mesti ikut apa yang dimau oleh Al-Quran dan hadis, jangan bertentangan dengan syariat tuan-tuan. Jadi perkara yang si dimau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu wa iyaya fattaqun. Iyaya maksudnya hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada aku, fattaqun, kamu harus bertakwa. Takwa ialah kamu mengamalkan ketaatan kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah di atas cahaya Allah. Takwa hendaklah meninggalkan maksiat kerana takut siksa Allah. Jadi itu yang dikatakan oleh Talq bin Habib, iaitu ia adalah seorang tabi'in yang thiqah, Talq bin Habib rahmatullah alaih. Apa maksud takwa tadi? Takwa apa yang ditetapkan oleh Allah dipolah. Kemudian meninggalkan apa yang dilarang oleh agama. Ya, takwa. Sayyidina Ali nyamadah takwa 4. Al-khawfu minal jalil, mesti ada perasaan takut kepada Allah. Kita mesti ada perasaan takut. Terbuat dosa, takut dengan azab Allah. Terus bertaubat. Mesti ada perasaan khauf. Kemudian wal amalu bit tanzil,
Jadi tuan-tuan, kita usaha juga lah ikut apa yang dinasihatkan oleh Sayyidina Ali tadi dalam nak mewujudkan sentiasa dalam ketakwaan, al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Kita berazam sikit demi sikit kita tambahkan. Yang fardu dah nak, yang sunat pun ada juga. Rawatib kita yang mengiringi solat, ya semua adalah tanda kita nak amal bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Rida bil qalil, rida dengan ketentuan Allah, walaupun sedikit, walaupun si banyak apa yang Allah beri kepada kita nak, kita rida dengannya. Dan isti'dad li yaumir rahil, ada preparation, persediaan sebelum hari akhirat. Ya, yang antara takwa yang diberitahu mun Ubay bin Ka'ab yang beritahu kepada Sayyidina Umar, takwa tu seperti berjalan di tempat yang dipenuhi dengan syaukah, dengan duri, maka kita akan apa? Ihtiyat, berhati-hati, takut kena duri, takut baju kita. Jadi ya takwa, kita mesti berhati-hati. Nak dimakan, nak dikelakar, sampai nak dalam hati pun kita jangan kita ngekot saja. Sebab hati pun ada dosa. Hasad, dengki, riak, ya semua hati ya. Wallahu a'lamu bissawab. Ada soalan? Waalaikumsalam.
Okey. Bila kita sebut Bani Israel tadi, nya sebenarnya memang Yahudi. Yahudi ialah Bani Israel. Sini nemu nama Yahudi ya. Ada pandangan memberitahu daripada nama Yahuda, salah seorang daripada anak Nabi Yakub. Jadi nya adalah sama. Dan juga ada seorang nanya saya lah tu, lain aja macamnya ada apa nak? Kami si hati ya. Ada khatib berkhutbah bangsa Yahudi, ada juga Yahudi bagus katanya. Macam ni tuan-tuan. Bila saya dah salah. Sebab Allah SWT pun menyebut secara umum Bani Israel. Sebab apa? Qalilam ma tashkurun. Sikit saja sidanya yang beriman. Jadi sebab bila disebut macam ya, memang datuk bangsa yang perlu kita ambil itibar, golongan yang ingkar kepada Allah. Malah adanya pun macam-macam yang pun persediaan gini itu nak. Hadis Nabi pun dikajinya juga, tapi adalah untuk melawan. Contohnya tuan-tuan, mun rajin buka dalam YouTube ataupun ada sikit website Yahudi kena angga aja. Green Israel katanya. Apa dia tanam pokok karkat dah. Pokok karkat tu, tonton dalam YouTube. Saya pun fikir sebelum tu pokoknya besar. Nya pokok kedak rumbun-rumbun dah. Rumbu-rumbu bah. Jadi ya Yahudi bertapok di sia. Nabi madah dalam hadis yang sahih tidak berlaku kiamat, mafhum hadis, sehingga kamu membunuh Yahudi, sehingga batu, pokok semua pandai kelakar, kecuali memberitahu bahawa ada Yahudi di sisiku, bunuhlah, kecuali gharqat ya. Jadi ya tuan-tuan muliakan oleh Allah SWT, maknaji daknya sama. Yahudi Bani Israel ya. Allahu alam. Okey, seperti mana ayat yang kita lihat tadi, Allah SWT memberitahu ya Bani Israel ladhkuru ni'mati allati. Maksudnya memang pada zamannya dipilih oleh Allah. Allah beri nikmat-nikmat ya, supaya adanya syukur. Jadi macam para anbiya, jadi macam Maryam, jadi macam Nabi Isa yang beriman tu lah nak, Nabi Zakaria apa semua. Tapi nya ingkar. Malah mun kita nangga dalam surah Al-Jumu'ah, Allah SWT menyebut mereka tu seperti apa? Himarati asfara, keldai yang ngembak kitab. Saya dah fungsi, walaupun nya bijak kah, nya tahu kah, tapi nya sing amal hukum ya, saya dah apa lah macamnya. Maknanya hakikatnya ketentuan Allah lah. Allah milih, tapi ya sebabnya kita pun sama juga, bila diberi ada nikmat, diberi bakat, diberi skill ke apa semua, mesti syukur, jangan kufur. Jadi kita mesti kaitkan macam Nabi Sulaiman. Nya diberi macam-macam nikmat ya. Apa padahnya? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah kurniaan Allah kepadaku untuk menguji aku sama ada aku syukur ataupun aku kufur. Sama macam ni juga kita boleh menggunakan kata-kata ya tuan-tuan. Mun orang kau tu ngan hebat, boleh tahan ngan bagus kau tu mun kita dah ku ngan pandai. Ya. Memang jadi riak, ujub datanglah. Jadi kita sebut sekurangnya alhamdulillah, tu adalah kurniaan Allah. Tu adalah kurniaan Allah. Jadi supaya kita jangan lupa siapa beri semua tu? Allah. Soalan kedua tu apa tu? Oh babi. Ya seperti mana saya beritahu tadi, ia adalah satu penghinaan. Penghinaan yang Allah beri kepada Bani Israel. Dan nya bukannya bersambung kini itu kita ngambil pandangan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tadi madahna. Penduduk Ilya ya, Bani Israel di kawasannya tadi yang si dengar kata Nabi Musa masih melakukan nangkap ikan.
walaupun hari Sabtu tadi, mereka ini tidak berkembang. Maksudnya Yahudi ya, nya stop di sini aja. Nya bukan Yahudi yang kini tu. Jadi ya satu penghinaan lah daripada natuk, sehingga Allah SWT menjadikan makhluk yang hina, yang kita perlu ambil pengajaran bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tu nak memuliakan dengan agama. Apabila Allah SWT nak menghinakan, Allah SWT jadi macam makhluk yang hina ya, malah balhum adal, boleh lebih hina lagi daripada ya. Wallahu alam. Lagi. Perkara agama. Saya si nyawa pun, jemaah nyawa pun boleh tu. Ya sialah. Kita kena faham, pertama sekali tatayur tadi bukannya berkaitan dengan agama, ataupun berkaitan dengan agama, tapi silah sampai menyamakan surah Yasin ya saudara. Si boleh kita menyamakan dengan pembacaan surah Yasin ya. Okey, memang pertama sekali apa tatayur tadi? Kita meramal. Meramal sesuatu ataupun kita menjadikannya satu kostum budaya dalam kehidupan kita. Contoh, mun keluar daripada rumah ada burung hitam, aku akan kena nasib si bagus itu. Ya, antara tatayur ataupun menetapkan satu hari akan mendatangkan musibah. Ya, tatayur tu lebih kepada musibah, bukan benda baguslah. Okey, jadi surah Yasin tu memang dah menjadi banyak perbincangan di kalangan para alimul ulama. Memang kalau kita lihat hadis yang sahih adalah qiraat surah Al-Kahfi, membaca surah Al-Kahfi. Tapi surah Al-Kahfi ada berapa ayat? 110 ayat. Saya pernah maulah di Masjid UiTM, ada pandangan. Apa kata kita selang-selikan semua nak? Okey. Bila kita baca surah Al-Kahfi, bagi orang yang si belajar tajwid, orang yang saya dah belajar natuk apa semua, habis lintang bukang. Hati-hati ya, dalam surah Al-Kahfi ada beberapa ayat ada hamzatul wasal. Mun si belajar ya, kami dah besar dah ni, dah belajar lagi, berdosa ke ya. Jadi sebabnya hukumnya pun mau belajar juga. Yang lead bacaan surah Al-Kahfi pun mesti orang yang qori, orang yang tahu sini tempat untuk kita membaca hamzatul wasal, nun wiqayah dan sebagainya tadilah. Okey, saya ada masalah mun kita nak mengutamakan surah Al-Kahfi. Tetapi apa salahnya dibacakan surah Yasinnya, dan jangan dikaitkanlah dengan budaya yang tidak sihat. Sebab apa? Daripada mun kita nak ngambil logik kelakar lah. Daripada orang datang malam Jumaat duduk merokok, beloya buruk di luar, bagus kita ada majlis bacaan Yasin, tahlil. Jadi perkara saya ada masalah tuan-tuan. Cuma nyalah jangan diwajibkan aja lah. Sekiranya ada AJK nak ngembak syekh ke apa, ataupun ada majlis ustaz malam Jumaat, jangan kita marah, mau baca Yasin tu. Boleh. Jadi bukan ya ajak tuan-tuan. Mun di situ pagi Jumaat surah Sajadah Insan baca. Jadi ia pun sunnah juga ya. Tapi janganlah sampai menjadi perkara yang wajib. Pernah saya ngimam, sengaja saya baca surah Sajadah. Lepas Fatihah saya baca surah lain, jemaah belakang subhanallah, subhanallah indah.
Ya, sebab apa? Dah menganggap macam wajib, tuan-tuan. Malah ada jemaah juga siapa madah dengan saya di Sigit Masjid lah. Pagi teh imam sakit perut. Nah, jadi ada seorang jemaah datang ke depan, Assalamualaikum. Pagi Jumat tu, siapa pandai macam surah sejadah, sila jadi imam. Si perlu lah sampai tahap macam ya. Jadi ya kita mesti tahulah apa nama cara dan datuk dah apa semualah. Jadi saya menerima juga pandangan saudara tadi, mungkin imam pengurusi apa semua apa nama si salah juga lah malam Jumat ya digantikan dengan bacaan surah Al-Kahfi kah, tapi pastikan yang leadnya dan juga ada penerangan ayat 110 ya apa semua dan dibacakan fadilatnya. Wallahu a'lamu bissawab. Sebab apa? Kedua-duanya si ada pun hadis madah dibaca secara berjemaah. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sama-sama bincang pada malam tu kita belajar. Allah SWT beri taufik hidayah untuk kita amal dan sampaikan insyaAllah. Saya minta maaf pun ada salah bahasa. Saya minta ampun dengan Allah SWT. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.